permulaannya kita akan menceritakan tentang macam mana, apakah yang kita nak offer kepada klien kita hari ini. Okay, so kita memperkenalkan company kita dululah. Itu perkara yang penting lah. So maksudnya kita kena cerita dulu background tentang company kita, tentang dia punya legality, kekuatan company itu sendiri. Sebelum kita bercerita pasal keunikan produk, kita kena yakinkan customer ni tentang kita punya company punya strength. Okay, so pertama sekali kita bercerita tentang bilakah company kita ni ditubuhkan. Okay, so maksudnya hari ni company yang kita nak sharekan adalah Quantum Metal Sdn Bhd. Okay, company Quantum Metal Sdn Bhd ni merupakan satu company gold trading. Okay, so hari ni company ni HQ dia terletak dekat Penang. Kalau biasa siapa pergi ke Penang nak makan nasi kandar tu, turun je Jambatan Pulau Pinang, belok ke kanan, bangunan Igit ni akan berada pada belah kiri anda. So HQ kita memang terletak pada bangunan Igit ni. Okay, so company Quantum Metal Sdn Bhd ni dia bukan satu company baru tau. Dia daripada 2012 lagi. Maksudnya dia dah tahun ke-9 dia. Okay, cuma kadang-kadang kita terfikir kenapa kita tak pernah dengar sebelum ni company Quantum Metal ni. Okay, sebab sebelum ni mereka menjalankan corporate trading. Bermaksud mereka supply company to company. Okay, dia tak open officially secara public lagi kepada orang-orang awam. Okay, so 7 tahun mereka menjalankan corporate trading. Okay, so kita boleh tengok company registration daripada SSM pun kita dah dapat lihat Quantum Metal Sdn Bhd ni dah didaftarkan pada 30 Julai 2012 lagi. Maksudnya ni dah tahun ke-9 dia lah. Okay, ini founder kita Dato' Lim. Okay, beliau dalam pengalaman gold beliau dah ada lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang gold trading. That's why kebanyakannya player-player gold seperti Owner Pokong, Owner Tommy, semua kenal beliau ni. Sebab beliau boleh katakan orang lama dalam bidang gold lah. Okey, ini pula kita punya chairman Haji Kamari. Siapa Haji Kamari ni? Beliau merupakan Director of Development Financial Enterprise Department dekat Bank Negara Malaysia sebelum ini. Sekarang beliau merupakan chairman kepada company kita, Quantum Metal Sdn Bhd, dan beliau juga merupakan chairman kepada Bank Persatuan dan juga merupakan non-executive director untuk BSN. Okey. Now, secara bila officially-nya kita company Quantum Metal ni dia buat sistem agent secara officially ni untuk promote kepada public selepas mereka berdaftar as a reporting institution dengan Bank Negara Malaysia pada 17 Disember 2019. Bank Negara dah keluarkan surat kepada Dato' Lim atas nama company Quantum Metal Sdn Bhd. Apakah maksud letter ni? Maksud letter ni menunjukkan company Quantum Metal Sdn Bhd ni dia berdaftar sebagai reporting institution dengan Bank Negara Malaysia. Maksudnya dia report segala aktiviti dia kepada Bank Negara. Sebab tu hari ni company kita segala aktiviti kita ni 100% dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Ya, maksudnya company kita ni legal lah, aktiviti kita ni di sisi Bank Negara sebab dipantau oleh Bank Negara Malaysia. So hari ni perkara yang kita titik beratkan selalunya company ni legal ke di sisi Bank Negara? Yes, hari ni company kita adalah legal di sisi Bank Negara. Dan hari ni kita pun dah berdaftar as a trading participant dekat Bursa Malaysia Islamik. Okay. So kita dah berdaftar dekat, kita pakai platform Bursa Suat Sila untuk menjalankan trading. Dan hari ni kita pun ada Syariah Compliance under Isroq Consulting. Okay, siapa Isroq ni? Isroq ni 2008 dulu dia ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia as Islamic Finance and Sharia Related Research Institution. Okay, kalau kita tengok balik sejarah Isroq ni pada 2014, estimate 6.2% of global Islamic finance research were contributed by Isroq. Maksudnya Isroq ni bukan saja ke peringkat Malaysia, malahan dia dah sehingga ke peringkat international. So hari ni Isroq Consulting ni sendiri dia dah endorse ketiga-tiga produk Quantum Metal ni, iaitu GLA, GSA dan juga GAA kita dah mendapat syariah compliance daripada Isroq. Bermaksud ketiga-tiga produk kita ni berlandaskan syariah. Ini poin yang penting. Sebab apa? Hari ini satu-satunya company pelaburan emas yang telah mendapat syariah compliance daripada Isroq hanya Quantum Metal Sdn Bhd. Yang company-company gold lain dia ada syariah compliance seperti Public Gold, Hello Gold, mereka ada syariah compliance. Cuma bukan daripada pihak Isroq Consulting lah, bukan daripada pihak Badan Syariah Bank Negara. Mereka kebanyakannya ambil daripada private sector. So hari ni dua perkara yang kita titik beratkan dah terjawab. Pertama, adakah company kita ni legal di sisi Bank Negara hari ni?
Yes, company kita adalah legal agency bank negara. Yang kedua, adakah produk-produk kita ni berlandaskan syariah? Yes, hari ni ada satu badan organisasi yang memang pakar tentang Islamic Finance Research, dia dah endorse ketiga-tiga produk kita ni berlandaskan syariah. So dua perkara ni kita tak perlu nak ragu-ragu dan petikaikan lagi lah, sebab yang endorse ni merupakan pihak yang memang pakar dalam bidang Islamic Finance. Okay. So hari ni kita tengok juga company Quantum Metal ni, dia dah supply gold untuk 4 bank ni, iaitu Bank Muamalat, RRG Bank, Afin Bank dan juga Alliance Bank. Keempat-empat bank ni emas fizikal maupun digital. Fizikal macam ni lah, ni physical gold. Okay, so Jomkom Emas. Kalau jenis yang fizikal macam ni pun kita boleh beli daripada keempat-empat bank ni. Okay, hari ni kalau kita bercerita digital gold ni yang mulakan digital gold dekat Malaysia ni adalah Maybank. Kalau ingat tak, dulu-dulu Maybank dia yang pertama sekali offer skim simpanan dalam bentuk emas. Dulu Maybank bagi buku, tapi zaman sekarang semua dah tak pakai buku dah lah, semua pakai apps. Bagi keempat-empat bank ni, dia akan pakai satu apps, nama dia My Gold Eye. Actually My Gold Eye tu pun milik company Quantum Metal Sdn Bhd. Kita yang provide this system untuk keempat-empat bank ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh call bank tanya dengan bank ke, ataupun pergi dekat bank tanya ke, ataupun kita tengok documentation. Okey, ini boleh Google je Pergi dekat website Bank Muamalat, okey, Google tentang gold supplier. Okey, tuan-tuan boleh check dekat dia punya term and condition. Okey, untuk gold account So scroll sampai bawah perkataan gold supplier. Nampak tak dia mention siapa? Gold supplier dia means Quantum Metal Sdn Bhd. Ini agreement bank bukan agreement company kita. Ni agreement daripada bank punya website. Bank Muamalat itu sendiri punya website. Okey. Dan hari ni kita check pula Afin Bank pun sama. Pergi kepada dia punya gold account and term and condition, tengok perkataan gold supplier, nampaklah Quantum Metal Sdn Bhd. Dan hari ni pergi juga kepada Alliance Bank pun sama. Ya, cari sampai perkataan gold supplier, dia akan mention Quantum Metal Sdn Bhd. Okey. So hari ni company Quantum Metal ni pun dia dah listed dekat World Gold Council. Okey, siapa pula World Gold Council ni? World Gold Council ni dia dipantau and dikawal selia oleh IOF daripada Bahrain. Okey, merupakan produk-produk gold yang under syariah. So hari ni kita type je www.syariahgold.com, pergi kat produk, kita salah satu produk ni listed. So hari ni bukan setakat Isroq Consulting telah endorse kita punya produk ni berlandaskan syariah. Hari ni IOF daripada Bahrain sendiri pun dah endorse kita punya produk ni berlandaskan syariah. Kalau tak, dia tak boleh nak listed ke dalam ni. Okay, so ada dua badan international Islamic Finance, dia dah endorse produk-produk kita ni berlandaskan syariah. Okay, so hari ni ini topik yang agak menarik sikit. Okay, kadang-kadang you jumpa customer kan, customer cakap dengan you, alamak, kalau gold tak nampak depan mata, tak dapat pegang, saya tak percayalah, dia tak rasa secure. Sebab dia kata boleh jadi kan kalau you keluar digital gold ni, just paper gold semata-mata, bukan wujud pun gold-gold tu. Kan, tak nampak depan mata, tak dapat pegang. Okay, so hari ni ini fungsinya kita kena fahamkan tentang syariah punya compliance. Okey. Dalam nak menjadikan dia under syariah compliance, dua perkara yang wajib dia patuhi dalam pembelian emas ni. Yang pertama, physical gold wajib ada. Maksudnya hari ni walaupun company keluarkan digital gold, tetapi dia perlu backup by real physical gold. Maksudnya gold tu kena wujud. Tak boleh keluarkan semata-mata dia punya angka je. Okey. Ini fungsinya Isroq Consulting dan IOF ni, dia akan check wujud ke company kita punya gold yang kita keluar digital ni, ke kita keluar gold paper semata-mata. Wujud tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu risau. Ya, sebab kalau dah wujud physical ni semua dah ada, baru orang boleh endorse syariah compliance. Okey. So itu perkara yang dah terjawab lah. Walaupun company keluarkan digital gold, tak perlu risau, semua gold ni di backup one to one dengan physical gold. Okey. Dan yang kedua, syarat nak menjadikan dia syariah, mesti kena berlaku spot trading. Spot trading ni bermaksud tuan-tuan bayar saja, company akan lockkan harga dan saat waktu itulah. So ini diorang akan sentiasa pantau lah. Okey.
So setelah memenuhi ciri-ciri ini, barulah dia boleh mendapat syariah compliance. Okey, kalau kita bercerita pasal digital gold, bermaksud hari ini digital je company keluarkan, physical ni company pegang. Company simpan dekat mana hari ni? Physical gold ni. So hari ni dia akan pakai satu company nama Brinks. Brinks ni apa? Dia adalah satu company peti besi. Antara yang top di dunia. Company ni dah 150 tahun. Dan dia ada dekat 110 negara cawangan dia. Yang terdekat dengan kita dekat Singapura. Memang company Quantum Metals Sdn Bhd simpan emas-emas fizikal kita ni dekat Singapura. Okey. Dan kenapa hari ni dia pilih Brinks? Sebab simpanan-simpanan dalam Brinks ni dah diinsurancekan by Lloyd London. So dia dah level international. Dia kena ambil yang paling secure lah. Okey. Dan hari ni kita ni beli emas dekat Quantum. Quantum beli daripada mana pula? Okey, ini merupakan supplier kita, Perth Mint. Biasa siapa sampai ke Perth ni, diorang akan buat lawatan ke kilang Perth Mint ni. Okey, Perth Mint merupakan pengilang emas paling besar dekat negara Australia. Hari ni siapa owner dia? Is owned by Western Australia Government. Hari ni kalau ikut ranking dunia, dia nombor 5. Dia adalah pengeluar emas paling besar nombor 5 supplier emas. So hari ni kita buka pula website Perth Mint, www.perthmint.com. Kita klik exclusive distributor, kita choose negara Malaysia, dia akan senaraikan 5 company ni. Nombor 2 tu kita lah, Quantum Metals Sdn Bhd. Dan biasa tuan-tuan dan puan-puan akan tengok dekat Malaysia ni nombor 5 tu Tomei. Kan? Tomei Gold. Mereka pun ambil daripada Perth Mint lah. Okay, so cuma Tomei dia fokus on jewelleries. Kita fokus on bullion part. Okay. Now hari ni kita bercerita pasal angkasa koperasi. Kalau bercerita pasal koperasi ni, antara koperasi yang terbesar kat Malaysia yang semua koperasi kena berdaftar adalah di bawah koperasi angkasa. Okey, presiden adalah Datuk Fatah. Okey, pada 2018 dulu, Datuk Fatah ada buat satu program under Asian Cooperative Organisation under ACO ni, dia juga merupakan presiden kepada ACO ni. Diorang ada buat satu program nama ACO Gold. Okey, ACO unjuk transaksi jualan sebanyak 60 juta daripada 6 juta ahli ni. Ini adalah kerjasama antara angkasa dengan juga Quantum Metal. Kita yang supply gold untuk program Aku Gold tu. Okey. Ini berlaku pada 2018 zaman dia buat corporate trading. Okey. So, hari ni apakah kita tengok tadi tu saya dah bercerita tentang background company, legality dia dari segi bank negara, syariah compliance dia, bank-bank yang berurusan dengan dia, dengan pihak angkasa, dengan kat mana dia punya siapa supplier dia, kat mana disimpan emas-emas dia. Itu adalah saya bercerita tentang background company. Now kita pergi kepada dia punya keunikan. Apakah keunikan kita beli gold dekat luar compare dengan dekat Quantum Metals Sdn Bhd? Kalau tak ada unit, buat apa kita nak beli dekat sini, betul tak? Okay, so hari ni Quantum Metals Sdn Bhd menawarkan 3 jenis produk. Yang pertama adalah physical gold. Okey, ataupun physical gold ni macam mana? Okey, tuan-tuan dan puan-puan beli 100,000, bagi dekat Quantum Metal bagilah jongkong nilai 100,000. Okey, sebelum tu kita pergi kepada cerita tentang harga emas. Okey. Biasa hari ni ada tak check harga pokong, harga habis jual? Perasan tak? Saya tak check lah dalam waktu lockdown ni, tapi sebelum lockdown ni kita check lah. Tapi saya rasa lebih kurang je harga dia sekarang ni. 916 harga dia RM265 per gram. Kalau 999 ni RM280 per gram. Okey, mana datang angka-angka ni? Siapa yang tentukan harga harian? Actually satu dunia ni akan refer harga emas ni pada satu chart, iaitu pada LME, London Metal Exchange. Sebenarnya satu dunia akan refer dekat LME ni dulu. Lepas tu masing-masing punya company dia akan markup berapa persen, itu berlainan company lah. Kebanyakannya gold shop dekat Malaysia ni daripada LME ni diorang akan markup lagi 25%. Itulah harga diorang. Okey, tetapi dekat Quantum Metal hari ni harga kita adalah LME, kita akan markup 7% saja. So of course harga kita akan lebih murah lah daripada dekat gold shop ni. Okey, pilihan pertama produk yang pertama adalah apabila tuan-tuan bayar 100,000, kita bagi jongkong nilai 100,000 punya berat hari tu punya harga lah pada tuan-tuan. Ini adalah pilihan pertama. Maksudnya nak physical gold, kita bagi physical gold. Ini pilih produk kita yang pertama. Okey, produk kita yang kedua dan yang ketiga, dia berlaku pada digital gold. Bermaksud physical tak ambil lah. Physical part dekat company ada 2 benda lagi kita boleh buat. Yang pertama, kita boleh pajak. Okey, sebelum kita bercerita pasal pajak, kita cerita sikit dulu kedai-kedai pajak dekat Malaysia ni. Okey, dekat Malaysia yang paling famous adalah Arahnu Bank Rakyat. Paling banyak cawangan.
Kan? Kalau bawa kereta tu kejap-kejap kita jumpa Arano Bank Rakyat. Arano Bank Rakyat, Arano Bank Rakyat. Okey, apa fungsi Arano Bank Rakyat ni? Hari ni kalau kita ada barang emas seperti gelang ke, barang jewelries ke ataupun jongkong macam ni, kita boleh pergi dekat Arano Bank Rakyat ni, kita pajak. Pajak dia boleh bagilah kita loan sehingga 75%. Dan dia kenakan kita upah simpan sebanyak 0.7% ke 1% sebulan. Dia ikut barang. Okey, setahun dia jatuhlah 9 ke 12%. Okey, itu adalah fees untuk Arano Bank Rakyat. Okey, yang Arano Yapim ni berapa pula? Dia dalam 16% per annum. Dia tinggi sikit lah compare dengan Bank Rakyat. Okey, kalau kita tengok yang biasa, yang pajak kedai tepi jalan ni. Okey, yang tu lagi dahsyat. Satu bulan 1.5% ke 2.5% charges dia. Itu bukan Islamic punya lah. Okey, so setahun dia jatuh 18 ke 30%. Okey, itu adalah charges untuk pawn shop dekat Malaysia ni. Okey, macam mana pula kalau dengan dekat Quantum Metal ni? Okey, seperti yang saya beritahu tadi, kalau kita beli 100,000, kita tak ambil gold physical tu, kita beli digital gold and kita pajakkan, first dia boleh bagi kita pinjaman 75%, which is kita dapat pinjaman 75,000, dan hari ni upah simpan kita hanyalah 3.5% setahun. Bukan sebulan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya setahun. Setahun sangat rendah tau, sebab so far saya pernah dengar sebelum ni yang paling rendah adalah Arano Bank Rakyat. Okay, which is dalam 9 ke 12% setahun. Ini adalah 3.5% per annum. Di mana 3 kali ganda lebih rendah daripada Arano Bank Rakyat sekarang ni. Itu pun dia charge on daily basis kat Quantum Metal ni. So maksudnya dia divide lagi 365 days, dia ikut daily 0.009% saja sehari. Kalau ikutkan sebulan dalam 0.29% saja sebulan. So sangat-sangat rendah tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita tengok produk pertama kita tadi physical, yang produk kita ni kedua kita ni pajakan pun kalau ikut dekat market yang kat luar sekarang, kira dah antara yang terbagus juga antara dua produk ni kan. Tetapi secara jujur personal saya tak tertarik langsung dengan dua produk ni. Sebab apa? Sebab bagi saya dua produk ni dekat luar pun ada. Cuma kita lebih rendah lah fees kita kan. Okey, cuma saya tak tertarik betul-betul lagi dengan Quantum Metal ni. Okey, kenapa saya betul-betul tertarik dengan Quantum Metal ni adalah pasal produk ketiga dia ni. Okey, produk ketiga dia ni iaitu GLA, Gold Leverage Asset ni, tak ada kat luar tuan-tuan dan puan-puan. Memang ada dekat Quantum Metal saja benda ni. Okey, macam mana situasi dia? Okey, tuan-tuan dan puan-puan beli 100,000, situasi yang sama. Dekat sini kita ada satu facilities company sediakan, dia boleh gandakan modal tuan-tuan ni menjadi 10 kali ganda, menjadi 1 juta. So maksudnya beli emas 100,000 dia lock 1 juta. Beli 10,000 dia lock 100,000, beli 1,000 dia lock 10,000. Macam mana ni? Okey, contoh kita ambil yang 100,000 ni 100,000 ni plus minus kalau ikut berat emas dalam 400 gram. Tetapi company hari ni akan lock barang 10 kali ganda, which is 4 kilo. 4,000 gram. Which is value 1 million punya atas nama kita. Dengan kaedah sama seperti contohlah kita beli rumah. Hari ni kita nak beli rumah 1 juta, tak payahlah keluar deposit 1 juta, tak payah keluar duit 1 juta, kita hanya keluar deposit saja 10% iaitu 100,000, boleh memiliki rumah bernilai 1 juta. Lagi 900,000 loan daripada bank lah, facilities loan daripada bank. Okey, sama juga konsep kat sini, maksudnya kita beli 100,000, company lock barang 1 juta, bermaksud company sediakanlah lagi 900,000 punya facilities. Okey, tetapi biasanya kalau loan kena bayar loan dengan bank ni. Betul tak 900,000 tu? Sini, company sediakan facilities, tak perlu bayar loan 900,000 tu. Wish, macam mana ni? Hanya perlu bayar dia punya leverage fee sahaja, which is 3.5% daripada nilai pinjaman tadi, 900,000. So, 3.5% daripada 900,000 adalah 31,500. Maksudnya hari ni, tuan-tuan hanya kena bayar, tuan-tuan kena bayar beli emas 100,000, kena bayar upah lagi RM31,500, bermaksud modal kena RM131,500. Company akan lock barang nilai 1 juta atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita calculate dari segi modal memang nampak besar kan, memang nampak macam tak berbaloi kan. Pergi beli emas 100,000, pergi bayar upah sampai 31,500, tinggi ni, betul tak? Dah 31%. Okey, sekarang kita tengok satu situasi pula. Katakanlah dalam setahun, harga emas ni naik 20%. Okey, bila harga semasa emas ni naik 20%, atas nama tuan-tuan, emas 100,000 ke 1 juta? Sebab dah di-lockkan 1 juta, betul? So, dia takkan ikutlah daripada 100,000 kita beli. Sebab atas nama kita dah ada emas value 1 juta. So, 20% ni dia akan kira daripada 1 juta ni. So, which is untung kenaikan tuan-tuan dan puan-puan akan terima 200,000.
So dekat sini kalau kita calculate balik 200,000, biarlah potong 31,500 kita bayar upah tu pun, kita masih untung RM168,500. Sekarang memang nampak berbaloi. Kalau kita awal-awal tengok tadi situasi awal-awal tadi memang tak nampak berbaloi, tapi bila tengok situasi sekarang, bila harga emas dah naik macam ni, walaupun naik 20% je, kita dah untung sampai RM168,500. Ini sangat-sangat berbaloi. Okey. So apa yang summary yang kita boleh buat? Okey. Apa beza tuan-tuan dan puan-puan pergi beli emas kat luar sekarang ni dengan konsep dekat quantum metal ni? Okey, kalau kita pergi beli dekat luar seperti dekat bank ke, dekat mana-mana platform ke, kat mana-mana kedai emas ke, hari ni kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi beli emas RM100,000, tuan-tuan dan puan-puan hanya pegang value RM100,000 saja tau. Ya? Tetapi beza, so kalau harga emas masa ni naik 5%, tuan-tuan dan puan-puan sekadar untung 5% daripada value RM100,000 ni saja, which is 5,000 punya value saja, RM5,000 je. Tapi beza dekat sistem quantum metal ni, kalau harga semasa emas naik 5%, tuan-tuan dan puan-puan akan untung 50%. Kalau harga emas naik 10%, you untung 100%. Kalau harga emas naik 20%, you untung 200%. Why? Kenapa saya katakan macam ni? Okay, kita ambil contoh yang tengah-tengah tu. Kenapa saya katakan harga emas naik 10%, tuan-tuan dan puan-puan untung 100%? Sebab 10% dia calculate bukan daripada RM100,000, dia calculate daripada 1 million. So 10% daripada 1 million dah ada RM100,000 keuntungan. So tuan-tuan dan puan-puan punya modal RM100,000, dah untung consider 100% lah. Sebab hari ni modal kita tu dah digandakan 10 kali ganda tau. Secara tak langsung berapa kenaikan emas pun kita dapat 10 kali ganda. Okey, itu kita cerita manis je, kita cerita buruk dia pula. Apa berlaku kalau emas turun, kan? Nak cerita best kan? Cerita indah je, cerita mendung dia pula, kan? Okey, katakanlah harga emas turun 20%. Sebab tadi naik pun 20%, kita cerita situasi turun 20%. Kalau turun 20%, kena kira lah daripada RM1,000,000 juga. Tak bolehlah kira daripada RM100,000, kan? Takkan naik je daripada RM1,000,000. Turun nak kira daripada RM100,000, tak adil. So, katakanlah emas turun daripada RM1,000,000 ni, kalau 20%, dia jadi negatif RM200,000 tau. Sedangkan modal kita ni baru RM100,000. Kalau dalam forex trading, dia dah panggil MC dah margin call. Dia suruh top up lagi 100. Kalau tak top up, dia burn kita punya 100 ni. Okay, tapi Alhamdulillah dekat quantum metal ni, kita dah pergi beli emas fizikal yang kita park dekat company RM100,000 tu, kan? So hari ni bila price dia drop melebihi value dia, sini tak ada MC tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu risau, mana-mana trader pun dia akan suka produk kita ni sebab tak ada MC. Ya. Okay. So biarpun dia negatif, okay, so dia takkan burnkan emas kita ni. Cuma kita tak boleh nak jual. So kita kena buat apa? Kita kena hold saja sampai harga emas naik balik, baru kita boleh jual. So risiko kat sini terang-terang kita dah nampak satu saja perkara, iaitu masa. Masa je. Kita kena tunggu sampai harga emas naik je daripada apa yang kita beli. So kita dah boleh make profit. Okay, kita berbalik kepada leverage fee tadi. Tadi kita bercerita tentang leverage fee ni untuk setahun. Okey, kita nak ceritalah, katakanlah emas ni, harga emas masa ni naik 10% lepas sebulan. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan nak jual? Boleh ya, jawapan dia boleh. Sini tak ada lock. Jangan kata sebulan. Besok kalau naik 10% pun besok kita boleh jual. Tapi tak pernah lah berlaku lagi dalam sejarah naik 10% sehari emas ni. Okey, kita ceritalah, katakanlah 3 bulan. Selepas 3 bulan berlaku kenaikan emas 10%. Adakah tuan-tuan dan puan-puan boleh jual? Boleh. Boleh jual pada bila-bila waktu sahaja. Okey, katakanlah masa tu dah naik 10%, maksudnya dah untung lah RM100,000 lagi kan? Okey, masa tu nak jual, bila jual dapatlah kita punya modal RM100,000, kita punya untung RM100,000, yang kita punya upah ni yang RM31,500 ni kan kita dah bayar untuk setahun. So baru kita pakai 3 bulan. Tak habis tahun lagi, apa dia buat? So company akan prorate kan, dia akan refundkan balik lagi 9 bulan punya. Sebab hari ni jika kita tak pakai cukup setahun, berapa balance yang tak pakai tu dia akan pulangkan balik sebab dia ikut harian sebenarnya yang charges ni. Okey, semua awal-awal kita dah bayar untuk siap-siap untuk setahun. Okey, kalau tak cukup setahun dia akan pulangkan balik yang mana tak cukup tu sebab dalam syariah dia tak boleh nak charge lebih. Okey. Lepas tu kita cerita lagi satu senario worst pula. Okey, tadi cerita indah je, kita cerita buruk lagi sekali. Okey, apa berlaku kalau emas tak naik-naik setahun? Maksudnya dia turun je. Dia menjunam je. Okey, kalau dia menjunam je, macam mana? Selepas tahun ni, perlu tak bayar lagi RM31,500? Perlu bayar, tapi tak perlu awal.
Macam mana tu? Okey, dia macam ni Untuk selepas setahun, maksudnya tahun kedua ke, tahun ketiga ke dan seterusnya yang berikutnya, dia hanya akan charge, dia akan kira, dia akan potong semasa kita nak jual sahaja. Maksudnya macam ni. Katakanlah kenaikan emas ni berlaku selepas tahun 3 bulan. Bermaksud hari ni setahun kita dah siap-siap bayar tadi kan. Yang 3 bulan dia punya balance kita tak bayar lagi. Masa kita terminate tu, dia akan calculate berapa kita punya nilai, dia akan potong waktu tu. Dia potong untuk 3 bulan lah. So waktu maksudnya kat sini, kita tak perlu risau dah tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada lagi nak kena keluar duit tahun depan, nak kena renew ke, nak kena apa ke, tak ada kat sini tak ada. So maksudnya kita boleh monitor je harga emas sampai naik kan. And then baru kita jual. Okay. So tak kisahlah dia turun 3 tahun ke, 10 tahun ke, dia ambil kira lah. Maksudnya berapa lama yang you tak jual-jual tu. Kan? Sampai harga emas naik kan. Lepas tu baru you boleh calculate dah. Masa tu kita dah boleh nampak dah. Kita boleh nampak nilai kita kalau kita cash out hari tu berapa. Sebab dalam sistem akan menunjukkan. Okay. So hari ni simple je. Dekat sini kita just tunggu saja. So maksudnya hari ni dekat sini adalah perkara yang penting kita kena ingatkan customer-customer kita invest duit yang dia mampu untuk hold. Maksudnya dia kena ada holding power. Yang amount-amount yang diinvest dia kena ada hold. Dia kena ada holding power. Dia tak boleh macam tiba-tiba tak sabar. Dia just ingat macam tiba-tiba dia nak letak, dia nak jual minggu depan ke, bulan depan ke. Sebab kita tak boleh nak predict 100% harga emas ni Kita boleh lebih kurang saja boleh baca je news-news, chart yang berlaku apa semua. Tapi takkan jadilah kadang-kadang bukan benda tu boleh jadi 100% kadang-kadang kan. So risiko tu tetap ada. So kenapa saya katakan risiko tu risiko dia akan berlaku macam ni. Katakanlah masa tu dia beli tiba-tiba je dia kata saya emergency sangat nak pakai duit ni juga balik. So waktu tu katalah harga emas turun 5%. Bila harga emas turun 5%, dia kena ingat dalam leverage ni dia kena gandakan 10 kali ganda juga. So dah jadi negatif 50% tau. So maksudnya dia dah kerugian kalau dia jual waktu tu, kalau dia beli 100,000, dia dah, masa tu dia jual dia dapat 50,000 saja, dia kerugian 50,000. Itu risiko dia. Sebab tu hari ni company Quantum Metal ni dia bukannya satu company yang janjikan bintang dan langit Kita adalah real business. Kita follow the real harga emas masa. Kita bukannya untung je all the time, tidak So maksudnya perniagaan kita ni ada untung dan rugi. Tetapi kita masing-masing kena pandai monitor. Kita masing-masing kena pandai ambil apa orang kata, kita masing-masing kena kena strategi kan. Macam mana duit kita ni. Janganlah tiba-tiba kita nak terus beli, kita nak terus jual, jangan. Okey. So hari ni kita masing-masing kena ni. Okey. Okey, so hari ni dan lagi satu saya suka company Quantum Metal ni, tahu kenapa? Okey. Itu nanti dululah. Saya sorry sebab saya nak kena cerita sikit ni. Kita tengok fact lah pula kan. Okey, pada bulan Januari, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, bulan Januari sehingga Disember tahun lepas, okey, ini kita cerita track record yang dah berlaku kenaikan emas masa berlaku 28%. Bermaksud orang-orang yang beli dekat Quantum Metal punya sistem leverage ni, suka ke tak suka ke dia tetap kena untung 280%. Dia terpaksa. Okey. Dan hari ni kalau yang beli baru-baru ni bulan Mac sehingga bulan Mei, berlaku kenaikan emas 4 ke 8%. So hari ni suka ke tak suka ke, investor semua untung 40 ke 80%. So maksudnya hari ni sebab tu hari ni dekat Quantum Metal ni kadang-kadang kita tak boleh nak cakap dia satu investment yang long term pun kadang-kadang tak boleh jadi, sebab kadang-kadang dia boleh jadi short term. Kenapa saya katakan macam tu Okey, dia macam ni. Saya ni sebenarnya saya tak pernah setuju dengan emas ni sebelum ni. Bagi saya emas ni lambat. Sebab apa? Kalau emas konsep one to one lah. One to one ni bermaksud kalau tuan-tuan perempuan beli emas 100,000, kalau hold 100,000 punya value je kan. Ini kita panggil konsep one to one lah. One to one ni lambat. Sebab apa? Emas ni pergilah satu dunia ni pun, dia ada harga beli dengan harga jual. Kita panggil split Harga beli lain, harga jual lain. Macam tuan-tuan pergi kedai emas hari ni, pagi pergi beli kat kedai tu. Okey, petang pergi kedai yang sama balik, nak jual balik kat dia. Rasa-rasa dia beli harga yang sama tak? Dia takkan beli harga yang sama Dia ada potong. Biasanya dia potong, kita panggil spread lah, dalam 25 ke 30%. Kita cerita lah 30%. Okey, kita tengok sejarah kenaikan emas ni. Okey, ni sejarah kenaikan emas lah selama 20 tahun ni. Emas ni, dia kebiasaannya dia naik 5 ke 20% lah sebulan.
Dia emas ni macam mana pun dia akan harga dia naik. Dia ada turun naik dia. Tapi biasanya dia akan naik melebihi daripada yang dia turun. Okay. Kita katalah emas ni dia boleh naik setahun 5 ke 20% je. Kalau hari ni dia naik 5 ke 20%, tadi saya bercerita, kalau kita pergi beli, pergi jual balik, dia potong 30%, macam mana nak recover? Kalau hari ni potong pula 30%. Betul tak? Kalau dia naik maksimum 20 pun belum tentu boleh cover lagi. Sebab tu, kalau emas konsep 1 to 1 ni, you kena ingat, you kena tunggu at least 3 ke 5 tahun. Itu baru long term. Okey, kenapa hari ni kita boleh katakan quantum meter leverage boleh jadikan short term? Sebab hari ni dekat quantum meter, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu mengharap emas naik 10% pun dah cukup dah. 10% you dapat 100%. Biarlah dia minus 30% pun, spread dia you masih untung 70%. Sebab tu dekat quantum meter kita boleh buat profit dalam masa short term. Tak perlu nak long term. Okey. Sekejap. Saya tunjuk chart chart yang berlaku. Hilang pula chart ni. Okey ni. Okey, ini adalah chart yang berlaku selama setahun Okey. Kalau kita tengok belah kiri sekali, dia adalah berlaku pada bulan Jun 2020. And then harga emas spike naik sampai bulan Ogos dia naik RM285 per gram waktu tu. Dan katalah harga emas turun, lepas tu dan harga emas tu turun bulan Mac. Baru-baru ni dia capai support level kita panggil and then dia spike naik balik. Sekarang ni biasanya kalau dia dah capai support level, dia dah tenang balik, maksudnya dia dah tenang 2 kali tu kan. Bulan Mac dia cecah support level, bulan dekat April tu dia capai support level lagi and then dia dah start naik tau. Selalunya bila dia naik mendaki macam ni, dia akan naik melebihi daripada apa yang dia pernah capai sebelum ni, daripada 285. Okey, sebab tu ramai predict pakar-pakar predict tahun ni sebenarnya emas boleh pergi sehingga 28 ke RM300. Kita tak payah bercerita sampai 200, tak sampai cerita sampai RM300 lah. Kita bercerita sampai 280 pun cukup. Okey. Hari ni harga kita 245 LME kita harga GLA kita beli 245 Katakanlah harga LME ni dia cecah 280. Maksudnya berlaku kenaikan lebih kurang 12% tau. Daripada 245 ni. Nak pergi 28 dah berlaku 12%. So, tuan-tuan dan puan-puan ada potensi nak untung dekat quantum metal ni 120% kalau dia pergi 28 tu. Sebab tu hari ni saya cadangkan kadang-kadang dekat customer saya kan. Kalau dah lebih 50% untung tu, dah boleh consider jual dah. Sebab apa? Dekat sini kita kena ingat emas ni dia ada harga. Tengoklah chart emas ni naik turun kan. So kalau dia dah mencapai apa yang kita target lebih 50% ke 70 ke 80% ke, jual dan bila dia ada turun balik nanti belilah balik lagi. So macam itulah kita buat. Okey. So hari ni kita patah balik dekat sini. Kadang-kadang ada customer tanya, macam tak logik lah company ni boleh bagi 10 kali ganda ni. Ini soalan yang you kena fahamkan customer. Okey. Takkanlah kita beli 100,000 emas, company nak lock barang 1 juta, free company nak bagi 900,000. Kita ni nak buat pinjaman loan bank, bank minta macam-macam dokumen. Kan? Ini company boleh bagi pinjaman senang-senang je 900,000 tanpa syarat. Kan? Syarat dia kita kena bayar upah tu je. Setakat bayar upah tu kita pun boleh kan? Macam tu kan? So maksudnya hari ni macam mana company ni boleh bagi? Takkanlah, sebab kita kena ingat kita punya leverage ni bukan leverage dalam trading tau. Kalau leverage dalam trading online, dia bermain dengan margin, dia ada MC apa semua. Dia memang angka semata-mata. Tetapi kita bercerita leveraging tentang physical gold. Maksudnya physical gold ni kena wujud ni. Maksudnya bila kita beli 100,000, company kena keluarkan duit 900,000 ni nak beli emas fizikal lagi ni untuk lock 1 juta ni. Kan? Mana datang duit-duit company ni? Banyaknya duit company ni kan. Takkan kita beli emas 100,000, company nak keluarkan 900,000. Hari ni kalau collection sale company 100 juta, dia nak kena keluar lagi 900 juta ni. Kan? Banyak duit company quantum metal ni kan. Ini soalan saya pun tanya pada Datuk lah. Okey. Actually Datuk kata dia bukan bagi kita loan. Okay, actually I'm not giving you the loan. I got these facilities also from Pertmin. Okay, dia beli 1 kilo dekat Pertmin. Pertmin akan lockkan barang 10 kilo. Yang akan bagi financing ni adalah daripada London Bullion Bank. Dia dah dapat facilities tu, quantum meter dah dapat facilities tu. Okay, dia yang akan financekan kepada London Bullion Bank. London Bullion Bank akan financingkan untuk lock barang dekat Pertmin. Okay, so hari ni cuma
pihak London Bullion Bank ada charge certain percentage dekat company kita lah, which is tak silap saya 0.5% sebenarnya. Okay, so the company charge pada investor 3.5%. Okay, so dia dah make it 3%. Daripada sudut situ je, sebenarnya bukan 3%. 3 times 9 is 27%. Itu dari segi upah. Belum dari segi harga emas itu sendiri pun dia orang ada markup. Okay, so dia orang dah untung kat situ lagi. So dua sudut lah company ni untung. Sebab tu saya sangat-sangat setuju dengan company Quantum Metal ni. Sebab apa tau? Lagi satu Datuk Lim jelaskan kat saya, sebenarnya konsep yang company Quantum Metal ni pakai, most of the jewellery shop dekat Malaysia ni pakai. Okey, semua kebanyakannya kedai-kedai emas kat Malaysia ni bukan emas tu diorang beli. Semua kontrak dengan supplier masing-masing, kontrak dengan kilang So diorang letak satu deposit 1 juta, contohnya dekat kilang, kilang akan provide barang 10 juta as a consignment kat kedai dia. Lagi cepat dia settle, lagi rendah dia punya charges lah. Sama dekat konsep dekat sini, kita dapat facilities ni daripada kita punya supplier dan pihak Bullion Bank. Tetapi nak dapat this kind of facilities, you kena ada track record yang very strong dulu. Baru supplier boleh bagi kat you lah. Contohnya macam kita setelah 7 tahun bisnes dengan Pertmin, hari ni baru kita boleh dapat this kind of facilities. Okay. So, hari ni kalau kita, lagi satu saya setuju sangat-sangat dengan company Quantum Metal ni sepanjang saya bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan pernah tak saya cakap apa-apa dalam bentuk pulangan? Contoh pulangannya dalam bentuk return bulanan ke, tahunan ke, So company Quantum Metal tidak menjanjikan apa-apa jenis pulangan So bila dia tak menjanjikan apa-apa jenis pulangan, bermaksud company ni tak ada beban. Dia tak perlu angkat duit-duit kita ni nak kena pergi generate ke, nak kena pergi buat bisnes ke, nak kena pergi trade ke, nak bayar kat kita ni return Apa yang kita dapat hari ni disebabkan harga emas tu sendiri yang naik. Harga emas ni bukan company Quantum Metal yang tentukan, satu dunia yang tentukan. Sebab kita follow harga emas semasa. So hari ni company ni dia tak ada beban. So harga emas naik ke, harga emas turun ke, dia tetap buat profit. Sebab tu saya suka company Quantum Metal ni. Maksudnya company ni dia untung atas angin saja sebab dia bijak, dia ada platform. Dia dah susun lah, maksudnya dia dah pegang pihak Pertmin, pihak Bullion Bank, pihak bank-bank kat Malaysia ni. Dia dah confident kan daripada kedua-dua belah pihak ni. Okey. So saya rasa itu saja kita nak bercerita lah. Kalau nak bercerita tentang ni apa nama dia, tentang background company dan juga produk lah. Okey, sekejap saya buka chat balik, saya tolong baca satu-satu Okey. So siapa nak tanya boleh tanya dekat chat ataupun boleh ni lah terus bercakap dengan saya. Okey, lepas ni kita pergi kepada bahagian reseller. Bagaimana kalau emas turun selama 3 tahun? Sama jugalah, you kena hold je lah 3 tahun tu. Harga emas turun sekejap mesti naik. Ada limit tak untuk hold? Tak ada limit pernah. Tapi 2006, tapi still naik kan. Baru syariah, kalau untung je tak syariah, ia naik semula. Baru reseller dah ceritakan terlewat belum? Okay, belum lagi pasal reseller 2000. Setiap orang bertanggungjawab untuk monitor akaun masing-masing. Ya, betul. Duit you sendiri, you yang kena tengok. Tapi bolehlah minta bantuan. Kalau nak minta bantuan yang mana yang kadang-kadang tu macam ada saya ada investor-investor yang berumur sikit kan. Diorang ni tak pandai sangat, diorang minta lah tolong saya. Kan? Untuk take care diorang punya account tu, so kita akan sentiasa update lah dia. So dekat sini boleh minta bantuan, you punya introducer. So lebih kurang kena monitor tapi HQ KM kat mana, Penang? Kalau nak ambil emas fizikal kat Penang saja ke? Tak, sebelum ni dia courier dia courier rumah ke rumah, sampai ke rumah fizikal ni. Sekarang ni boleh ambil dekat Ranu Tekun. Raya naik nanti boleh, raya nanti emas boleh naik ke tuan? Dia tak pastilah saya raya. Sebenarnya raya ni boleh katakan orang Malaysia je kot yang, ataupun orang-orang yang nak beraya je beli emas. Tapi kalau bercerita pasal efek harga emas yang besar ni apabila macam ekonomi dunia tak stabil kan, tiba-tiba macam COVID ni kan. Lepas tu kalau perang, ini yang melibatkan anjakan emas yang berlaku yang besar lah. Kalau raya-raya ni boleh jadi juga. Kalau ikutkan betul-betul dulu, ingat tak orang kata kalau nak raya Cina je harga emas naik. Raya Cina je harga emas naik. Tak tahu kenapa apa kena dengan raya Cina ni. So keuntungan kita dikira based on kontrak pinjaman, bukan dari fizikal, sepenuhnya dikira syariah compliant. Saya dah explain dah tadi. Sebenarnya memang wujud fizikal tu sepenuhnya lah.
sebenarnya kita jualkan balik nanti fizikal tu. Dia kena you faham kita pergi beli 400,000 which is value 100,000 tadi kan, 400 gram. So dia akan lock 4 kilo. 4 kilo maknanya dia lock fizikal 4 kilo. Waktu tu harga you beli tu, waktu tu punya value 1 juta. Kita bercerita, katakanlah harga emas masa naik 20%, bermaksud value 4 kilo ni dah jadi 1.2 million. Bila dah jadi 1.2 million, bila you jual balik 1.2 million, lepas tu company ambil lah balik dia punya loan 900,000 tu, bagilah kat tangan you 300,000. Bukan, you kena faham, bursa ni, bursa soal sila ni, ini hanyalah platform. Bursa bermaksud platform. Bursa mana ada bagi financing. So maksudnya bursa soal sila ni, dia tempat kita nak penjualan dan pembelian tu. Itu berlaku dia punya transaksi tu untuk menjadikan dia syariah. Kalau harga emas naik 2% dari 10, ya syariah comply sebab dia guna konsep tawaruk. Macam mana nak dapatkan slide tu? Slide ni kita boleh dapat melalui introducer. Minimum investment berapa RM? Kalau JLA tadi, satu unit $250 dalam RM1,000 lah, RM1,040 macam tu hari ni ni harga. You then kena bayar 300 lebih upah, maksudnya 1,300 plus dapatlah satu unit. Assalamualaikum tuan, dalam slide tu ada mention if increment 30%, sepatutnya profit kali 10 tu 200%, correct ni. Betul lah, profit 200%. Boleh dapat slide dari introducer. Okey, ada nak tanya apa-apa tak dekat company sebelum kita pergi kepada bahagian risk commission structure? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, dari segi chart tu kita kena study ke? Macam saham kita ada candlestick lah. Betul, dia macam ni. Dia macam ni sebab kita bermain dengan emas fizikal. Okey, kita bukannya buat live spot trading. Kalau live spot trading tu memang kita kena sentiasa monitor. Sebab kita bermain dengan yang trading punya margin. Tetapi dekat sini kita bermain dengan fizikal. So, kalau ada ilmu baca pattern ni kelebihan. Kelebihan dia maksudnya kita tahu bila nak beli, bila nak jual. Okey. Tetapi bagi orang yang tak ada ilmu ni pun dia boleh juga invest dekat sini sebab dia menggunakan konsep general. Harga emas yang general ni. I see. Lebih kurang kita nampak pattern harga emas kan. Seperti yang traditional way. Seperti you pergi beli emas kat kedai. So dulu 2019 pergi beli kat kedai 1 gram RM160, RM170 per gram. Hari ni pergi kedai dia jadi 260 ke 270. So orang tahu harga emas ni boleh naik. Kan? So lebih kurang macam itulah. Tetapi kita boleh untuk memudahkan kita boleh download Bullion Vault ke, pergi tengok dekat LME ke untuk tengok pattern harga harian. Tapi kalau memang ada ilmu yang boleh baca chart kan, itu lebih baguslah maksudnya. Tetapi kita dalam grup sentiasa kita ada campur-campur grup kan, maksudnya ada juga yang memang trader dalam grup kita, memang ada yang jenis yang baca news kan, so sama-sama akan sampai ke info. Kita combine info lah macam tu. Ada tools apa-apa yang kita pakai tuan untuk ni? Tak ada? Tools macam mana? Setengah kadang-kadang kita boleh predict menggunakan tool, ada tool special tools untuk kita predict dari segi harga apa. Sini mostly kita pakai news lah. Pakai news, kita bagi website news kan, macam you boleh tengok dekat Kiko ke kan, so macam tu lah. Okey, baik. Alright, terima kasih. Okey, sama. Okey, Tuan Mazal. Ya. Okey, saya nak tanya satu soalan. Okey. Contohnya kita beli GLA 1x10. Okey. Asal kita beli harga $60. Okey. Jadi kalau kata naik 3%, naik 3% ialah kelas 1.8. 3% daripada 60 ialah 1.8. Okey, faham. Jadi apabila harga tu naik 61.8, okey, kita akan untung 3%. Okey. Jadi 3% tu adakah kali 10? Okey, dia macam ni. Sekarang ni kena faham harga kita beli
Dia QM ada harga beli dengan harga jual. Okey. Katakanlah sekarang ni harga tuan beli $60. Okey. Ya. So sekarang ni berlaku bila tuan tengok balik harga jual kita dengan beli kita beza 3%. Spread kita. Memang betul, faham. So kalau hari ni kalau nak start untung, bermaksud hari ni kita beli $60, kita kena make sure LME tu dah lebih $60 baru kita start untung. Betul. So katakanlah hari ni LME pergi 63%, $63. 61. Tak, kita cerita 63. 63. Tak, saya bagi contoh. Oh. Sekarang ni tuan beli LME $60, beli dekat harga QM $60 per gram. Okey, kita tengok LME. LME maksudnya harga emas masa dunia ni dia cecah 63 ataupun 61 ke seperti yang tuan nak Tak, tadi ni tu. 60 harga QM ni saya cerita. Ni saya cerita Ya. 60 harga QM. Ya, kalau kita beli harga QM $60, okey, lepas tu kita bila jual kita kena tengok harga LME. Harga LME kena mesti lebih $60 baru kita start untung. Berapa dia lebih daripada $60, itulah kita punya kita punya keuntungan, kena ganda 10. Kita kena ingat waktu kita beli $60 dekat QM, harga Kali LME 10 ni, kali 10 tu, harga kali LME 10 tu adalah harga LME waktu tu adalah 58.2. Tuan faham tak? Masa harga tuan beli dekat QM $60, harga LME 58.2. Faham Dia beza 3%. Harga kita beli dengan harga LME 3% beza dia tuan. lebih tinggi 3% kan? 3% lebih tinggi. Betul. Ya. So sebab tu saya cakap tadi, hari ni tuan kena tunggu sampai LME lebih daripada $60. So maksudnya hari ni kalau tuan beli masa $60 kat QM, harga LME 58.2. Okey, katakanlah harga sekarang LME nak pergi berapa? Tadi saya cerita beli dengan QM, harga QM $60. Ni siapa Tuan Jalil Ya, ya. Tuan Jalil, saya rasa Puan Nora dah jelaskan kat tuan banyak kali sebelum ni. Tak masih tak jelas lah. Ya, macam ni. Je, tuan. Naik 3% tu baru break even. Betul. Lebih 3% profit. Betul. Senang je. Aha. Okay. Halo Tuan. Ya. Okey, ini saya nak tanya. Okey. Sebagai contoh lah, misal kata saya beli pada 1 Julai. Okey. Sebab mana saya kena, anda kata kalau saya ambil yang 100,000, Okey. saya kena bayar 131,500, betul? Betul. Okey. Anda kata sampai 1 Julai 2022 harga masih tak naik. Okey. Okey. Yang fees tu saya tetap kena bayar, betul? Fees yang untuk tahun kedua tu ke maksud tuan? Ya betul. Okey, dia tahun seterusnya memang perlu bayar tapi tak perlu bayar awal. Tak perlu bayar RM31,500, tak perlu bayar lagi. Bila Dia akan bayar masa tuan nak terminate nanti baru dia kira dia potong. Masa nak terminate. jual. Masa nak jual. Terminate. Ya, masa nak terminate tu dia baru akan potong. Tapi kalau anda katalah masa nak terminate, harga tu masih lagi down, bermakna kita akan rugi juga kan, betul? Harga maksudnya kalau dia dalam nilai negatif, kita tak perlu nak terminate lah. Macam saya kata, selagi dia nilai negatif, kita tak boleh terminate. Tapi sekiranya adalah amount dia waktu tu, maksudnya katalah ada amount. Okey, ada value. Maksud tu mungkin value kita 70% daripada modal kita ke kan? Lepas tu tuan nak terminate selepas tahun 6 bulan. Okey. So waktu tu kita dia punya value dah 70,000 je. Lepas tu kena lagi charges tu dia potong lagi dalam 15,000 lagi tu. Daripada 31,500 tu dia bahagikan dua kan. 6 bulan kan. Okey, so dia potong lagi. So maksudnya tuan akan dapat dah lebih kurang plus minus 50 lebih lah. Bermakna kita masih rugi lagi lah. Betul lah, sebab tu saya cakap bila harga emas turun jangan jual. Okey, tapi base kepada pengalaman tuan,
Okey, emas tu dia kalau dia punya data dia punya statistik turun tu maksimum dia boleh pergi berapa lama? Turun tempoh dia tu agak-agak. Okey, dia pernah berlaku satu zaman dulu, dia pernah turun 2 ke 3 berapa tahun sekejap saya tunjuk balik tadi. Tengok slide tadi, mana slide. Daripada tahun 2000 berapa 14 ke sampai berapa Sekejap 2 tahun. 2 tahun 2014 2015. 2 tahun betul. Oh, 2 So, tahun. dia pernah turun 2 tahun. Maksudnya dia bukan turun tau, dia stagnan je lebih kurang. Masa tu punca dia apa? Dia tak bergerak masa tu? Itu saya tak study lah. Oh. Kalau ada siapa ada info boleh tak share kat sini sebab saya pun tak tahu apa berlaku tahun tu. USD punya apa nama tu isu. Oh, ada isu USD. Kenapa dengan isu US dollar? Waktu tu US dollar tinggi Ya betul. Tapi tuan punya prediction sekarang kan zaman COVID, adakah emas tu akan stagnan ke atau dia akan fluctuate tinggi rendah? Dia macam ni, perasan tak baru-baru ni harga emas turun apabila mereka dah announce contohnya vaksin bila vaksin tu dah keluar apa semua, harga emas tak turun tau. Sebab mereka menganggap ekonomi dunia ni nak mula stabil balik. So mereka ambil peluang invest balik ke company-company yang seperti pelancongan, stok-stok company-company pelancongan apa semua tau. And then tiba-tiba lockdown balik apa semua. Bila pandemik ni datang balik. So harga emas tak naik balik. So sebenarnya bila ekonomi dunia tak stabil, kan, orang takkan berani invest dalam stok, orang takkan berani invest dalam apa-apa bisnes yang tak stable, kan. And then semua akan patah balik ke basic. Apakah aset yang paling stable kat dunia ni? Emas lah. So diorang akan cari balik emas. So sebab tu bila kadang-kadang ni perang pun faktor harga emas naik. Bila perang saja harga emas akan naik. Perang sekarang ekonomi dunia tak stabil. Halo, ya. Okey, misalkan soalan yang terakhir lah. Misal kata contohlah kalau saya ingin membeli, bermakna saya beli dengan dianggap saya punya upline, betul? Betul, introducer betul. Okey, bermakna nanti adakah contoh misalkan macam kita macam saya ni mungkin kurang faham dari segi pergerakan harga, adakah dia macam remiser di BSC dia akan bantu kita, okey sepatutnya hari ni you boleh jual atau macam mana, kita kena tengok inisiatif sendiri ke atau dia akan bantu kita untuk dapatkan graf tu? Okey, kalau ikutkan dekat sini kita kena tengok sendiri, tetapi atas budi bicara tuan dengan introducer tuan lah, minta dia mengingatkan tuan. Macam saya, kita kadang-kadang dalam grup. Okey, dalam grup ni kita akan bagi tahulah, kan. Okey, sekarang harga dah sesuai ni untuk jual ni, kan. Harga dah naik. So orang akan start jual. Lepas tu kalau harga menurun, kita pun akan bagi tahu, ni harga cantik ni. So kita masing-masing berkongsi info dekat grup lah. Kalau sebenarnya kalau ikutkan introducer tu seeloknya dia keep in touch dengan klien dia. So kalau tiba-tiba kita boleh tengok harga emas memang tengah melambung naik tu, kita minta klien kita tengok akaun dia, kan. Check sebab kita boleh tengok tahu nilai kita tu dah berapa dah persen kita untung. Alright. So diorang tengok, diorang rasa berpuas hati, cukup diorang rasa nak try, kita minta lah diorang terminate. Dan hari ni proses terminate pun sangat mudah. Just tekannya dekat bahagian dekat dalam sistem nanti untuk kita jual, kan. Kita proses untuk jual. Dia boleh buat Monday to Friday je lah, working hour kita request. Memang company akan bayar the same day, tapi terpulang pada bank you. Kadang-kadang kebiasaannya malam tu orang dah dapat dah, dia release. Kadang-kadang bank release pagi besok tu. Alright. Okay, Faizal. Okey, terima kasih tuan. Sama. Assalamualaikum. Salam. Itu. Ni saya nak celah sikit lah boleh. Saya ni pun macam budak baru belajar, kan. Jadi kawan-kawan yang mau belajar ni janganlah terlampau semangat nak beli sampai 100 unit macam kawan sebelah tu, kan. Kawan sebelah saya tu, kan. Jadi kita cuba dengan 10 unit contoh, kan. Atau 5 unit. Jadi dia punya fundamental tadi saya rasa apa yang saya faham lah. Kalau naik aja 10%, jual lah, ya tak? 5% pun dah okey lah tu. Janganlah 5%. 10% lah, kita buat 10%. Nampaklah sikit dia punya ni, kan. Jadi kalau dia turun, kita hold, betul?
Betul. Betul Tak ada Betul. margin call, betul? Tak ada. Tak ada margin call. Jadi saya rasa simple itu kan. Ha. Jadi jangan ada 100,000 lebih orang 100,000 Ha. kan. Tak betul. Biasa yang masuk 100,000 ni dia ada 5 juta tu. Alamak, minta maaf. Saya itulah saya takut juga kan. Tapi benda-benda ni saya rasa saya very simple analogy lah. Betul tak? Okey, betul. Jadi kita pun kena betul serang. Kalau Betul. misalnya kita ada 100, jangan bagi 100. Mungkin kita mula Ha. dengan 20 kan. Ha. Dapatkan feel dulu kan. Dapatkan feel. Betul. Jadi Betul. bisa kata poket you sebelah kiri, you keluarkan cash, you letakkan dekat poket sebelah kanan, keluar Good. jadi goal. Tapi poket you seluar you juga. Betul tak? Betul tu. Itu yang saya nak jelah. Agak-agaknya betul lah gitu ya. Betul lah tu. Okey. Keluar Terima kasih. duit poket kanan, tukar bentuk emas, masuk poket kiri. Betul. Terima kasih. Londek lah sikit belah kiri tu. Jangan lupa kawan lah. Bila dah introduce tu jangan lupa kawan, itu je. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Najib barulah Najib. first time join you punya information ni kan tentang ni. So saya nak share sikit lah. Saya memang aktif dengan Public Gold. Okey. Tadi sedikit perkongsian yang kalau ada mungkin ada di antara kita yang agak risau tentang harga. So far yang saya tengok daripada tahun 2000 sampai tahun 2020 harga gold kita tak pernah turun lah. Tak pernah turun. Daripada tahun 2000 harga gold kita 1 gram RM33 je. Betul. Tahun 2020 harga gold kita RM230. Jadi saya rasa untuk rakan-rakan investor yang mana yang risau tentang ni, kalau kita fikir tentang harian ataupun tentang bulanan, mungkin dia akan ada berlaku fluctuation lah, berlaku perubahan harga. Tapi kalau ikut tahunan, insya-Allah saya rasa gold ni belum lagi dia jatuh lah. Buat masa ni lah yang saya ni. Yang kita tengok chart selama 20 tahun ni pun, kalau ikutkan dia punya penurunan pun, saya tak nampak pernah turun lebih 50%, betul tak? Tak pernah lagi lah kan. Yang paling kuat pun turun antara 10 ke 20 lah saya ingat paling kuat pun kan. Dia penurunan tu berlaku semasa dalam tahunan, tetapi bila dia berlaku pada hujung tahun tu sebenarnya dia tak turun. Dia naik. Dia naik sebenarnya. Betul. Dari tahun ke tahun tu sebenarnya dia naik. Betul. Jadi pada ialah seperti mana yang saya sendiri alami sekarang ni kan. Pada bulan 3 hari tu, saya ada belilah pada harga RM243. Okey. So hari ni harga gold RM259. So dalam masa 2-3 bulan pun sebenarnya dah ada peningkatan lah. Jadi seperti mana yang tuan tadi tu bagi tahu, memang kita kena ada jaga kita punya pelaburan kita secara secara orang kata apa, kena tengok hari-hari jugalah sebenarnya harga ni. Tapi insya-Allah secara tahunan saya boleh katakan gold akan naik. Memang gold akan naik. Gold so far tak pernah turun. Saya 20 tahun. Saya pun dah berkecimpung selama 10 tahun. So far alhamdulillah lah. So ini yang saya nak dengar pasal quantum juga, tapi quantum ni agak menarik lah sebab saya memang one to one punya investment. One to one punya investment. Jadi masa 3 tahun yang lepas pun saya pernah beli pada harga RM190. Sekarang pun dah 250 lebih, RM270 kan. Jadi betul. Jadi cuma bila saya dengar pasal quantum ada leverage hingga 10% tu, saya berminat sikit lah. Jadi saya rasa kepada rakan-rakan yang lain tu, rasa gold ni dia kena belajar secara sedikit-sedikit lah. Dia kena percaya pada kenaikan emas ni. Saya tertarik dengan yang tua yang aktif dengan PG ni kan. Mungkin boleh bagi pandangan secara
umum dah kan, ataupun apa beza pembelian secara one to one atau physical dengan leverage kita ni? Saya rasa kat situ ada advantage kat QM yang point yang kita boleh ketengahkan kepada orang yang terlalu mungkin tak masuk dengan one to one tu lah. Betul. Yang pada saya untuk yang quantum ni dia lebih menarik tu sebab maksudnya macam tu lah, kita beli RM1 tetapi dia nilaikan kita RM10. Jadi untuk keuntungan tu adalah berdasarkan kepada RM10, bukan kepada RM1 yang kita laburkan. Jadi dekat situ dia ada kelebihan. Cuma dia ada sedikit fee yang 3.5% tu yang mana kita ada sebab PG tak ada. Untuk public gold dia tak ada whole ni. So dia tak ada upah, tak ada apalah. Jadi dekat situ dia ada sikit. Tetapi kepercayaan saya terhadap gold ni lebih sikit sebab 10 tahun ni saya rasa tak pernah lah gold ni turun. Tak pernah gold turun lah. Sebab mungkin sedikit perbandingan dari segi harga, sebab saya pun antara orang yang terlibat dengan public gold jugalah. Okay. Kalau di segi GSA, harga GSA di public gold dengan GSA dengan GAP di public gold, harga GSA di quantum metal lebih murah daripada GSA. Betul? GAP public gold. Yang tu saya belum cuba buat perbandingan GSA quantum metal dengan GAP public gold. Di quantum metal lebih murah lagi daripada GA. Saya punya GAP lah. GAP. Sebab tu satu. Kedua ni, perbandingan kita berbanding dengan satu syarikat yang tu, kalau kita di quantum metal, yang GSA kita boleh pajakkan 75% dan upah simpannya adalah 35% saja. Upah pajak lah. Tadi di PG dia punya berapa? Upah kalau dipajak 1% kan sebulan? Saya belum pernah pajak. Sebab pajak di PG berapa persen? Saya celah sikit boleh tak? Assalamualaikum Faizal. Ya, Waalaikumsalam. Sekejap. Boleh cakap sikit tak? Boleh buat kita bagi kita bagi habis dulu yang tadi itu, sesi tadi tu tak habis lagi kan, diorang bincang kan. Ya, betul lah. Bagi diorang habis dulu Meh. Tuan Najib tadi Saya tak apa boleh teruskan tadi. Ada yang tadi tengah. So maksudnya hari ni itu pandangan Tuan. Terima kasih sangat-sangat Tuan Najib Okey. So Tuan Najib pun memang pengalaman 10 tahun Maksudnya memang saya ni baru lagi dalam bidang gold ni kan. Tapi Tuan Najib tu dah 10 tahun lah. So cuma saya pun memang percaya pada kenaikan emas. Terima kasih Tuan Najib atas perkongsian. Okey. So maksudnya hari ni masing-masing sebenarnya kalau ikutkan ada kelebihan masing-masing punya company. Cuma dekat sini kita kena tengoklah dari kalau tanya saya punya pandangan personal kalau dari sudut physical gold physical gold quantum metal, antara kalau ikutkan physical kita tak boleh nak cakap kita yang paling murah. Sebab tempat lain pun boleh dapat lebih murah daripada quantum metal. Cuma kelebihan kita ni kita pakai hallmark branded sikit. Pertmin ni dia branded sebab tu dia mahal sikit. Okay. So mungkin dari sudut company-company lain, dari segi physical gold, dia boleh dapat lebih murah lah. Dari segi in term of kalau nak physical gold. Okay, cuma brand Pertmin ni, you bawa pergi London pun, semua kenal, semua recognize. Okay, so dan hari ni kelebihan dekat quantum metal ni memang itu yang seperti saya punya personal punya opinion pun, sebabkan sistem leverage tu membolehkan saya ni merasakan yang saya boleh buat profit berganda dalam masa short term melalui gold. Sebab tu saya sangat-sangat tertarik dengan quantum metal ni. Sebab sebelum ni bagi saya lambatlah quantum metal gold ni bagi saya macam yalah spread dia tinggi kan. Nak kena tunggu lagi nak cover spread dia. Lepas tu lama sangatlah saya rasa mungkin mengambil masa 3 ke 5 tahun pada pandangan saya sebelum ni. Okey. So hari ni kita share. Okey, tadi Amir nak share apa Amir? Okey. Assalamualaikum. Aku nak share sikit macam yang ada tentang nak baca-baca graf apa semua. Okey. Macam advantage yang ada dalam quantum metal ni selain daripada apa yang disebutkan oleh Faizal dan saudara yang tadi itulah. Kalau kita tengok hari ni dalam emas sebenarnya untuk kita dagangkan dan mendapat keuntungan kita memerlukan equity yang besar baru kita rasa keuntungan emas tu.
So advantage ni yang perlu kita ambil. Kita tak perlu nak belajar untuk monitor harga emas tu bila naik atau bila turun. Ya. Selagi harga emas tak mencapai paras prediction yang dipredikkan oleh pakar-pakar ekonomi, selagi itu kita sesuai untuk beli emas. You jangan risau, you nak belajar untuk leverage yang kita dapat tu dah membantu kita untuk membesarkan dagangan kita. So bila besar kita dagangan, so kalau dia profit 3% pun kita dah makan 30% kat situ. So you tak perlu bimbang. So you rasa sesuai untuk you jual, you boleh jual dah.